saya nak berkongsi tentang tema penceritaan yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Secara umumnya, surah Al-Kahfi mengandungi 4 kisah, iaitu yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, kedua, kisah 2 empunya kebun, yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan yang terakhir, kisah Zulkarnain. Tetapi apa yang menjadi fokus saya pada hari ini ialah kisah Ashabul Kahfi. Jadi, siapakah Ashabul Kahfi? Dalam ayat 13 surah Al-Kahfi jelas memberitahu bahawa Ashabul Kahfi ialah segolongan orang yang beriman yang tinggal pada zaman pemerintahan raja yang kejam dan zalim. Diceritakan bahawa raja yang zalim ini telah menyeru semua rakyatnya untuk menyembah apa yang dia sembah, iaitu patung berhala. Barang siapa yang tak nak ikut cakap dia, ingkar perintah dia, tak nak sembah berhala, maka dia akan tangkap, seksa, dan yang paling buruk sekali dia akan bunuh. Jadi disebabkan perbuatan raja yang zalim inilah habis satu negeri itu murtad sebab tak mahu kena bunuh. Tetapi beraninya sekumpulan orang yang beriman ini, mereka menentang raja yang zalim ini. Kata mereka seperti yang terdapat dalam ayat 14 surah Al-Kahfi, Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, sesungguhnya kami mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini, mereka lari menyembunyikan diri supaya mereka mudah dan senang untuk beribadah kepada Allah dan untuk menyelamatkan diri mereka daripada menjadi murtad seperti rakyat-rakyat yang lain. Diceritakan lagi bahawa mereka lari keluar pada waktu malam dan telah ikut bersama mereka seekor anjing. Bilangan mereka itu mungkin 3, mungkin 5 atau mungkin 7 orang, tidak termasuk anjing yang ikut bersama dengan mereka. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 22 surah Al-Kahfi, jelas Allah menyatakan bahawa hanya Dialah yang mengetahui berapakah bilangan Ashabul Kahfi. Berdasarkan riwayat Ibnu Jarir daripada Attab Al-Qurasani dan riwayat Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa bilangan mereka adalah seramai 7 orang, dan riwayat ini adalah riwayat yang paling kuat. Kemudian Said Qutb membuat ulasan yang sangat menarik dengan berkata, titik pengajaran daripada kisah ini adalah tercapai walaupun dengan bilangan mereka yang sedikit ataupun bilangan mereka yang banyak. Kerana itulah Allah mengarahkan Rasulullah SAW dalam Al-Quran supaya meninggalkan perdebatan mengenai perkara ini. Jadi maksudnya, berapakah bilangan Ashabul Kahfi ini tidak penting dan tidak perlu dijadikan isu. Yang penting adalah kita mengambil kisah Ashabul Kahfi ini sebagai pengajaran dan melihat kekuasaan Allah itu melaluinya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 10 hingga 11 surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Melalui ayat ini kita faham bahawa Ashabul Kahfi ini telah beribadah dan memohon kepada Allah, lalu Allah menidurkan mereka seperti yang dinyatakan dalam ayat 25 selama 309 tahun. Dalam ayat 18 pula, Allah menyatakan bahawa Allah menidurkan mereka dalam keadaan membolak-balikkan mereka dalam tidur. Ada tafsiran yang menyatakan bahawa keadaan mereka tidur itu ialah berbolak-balik ke kiri dan ke kanan berlawan dengan pancaran matahari. Maksudnya ialah ketika pancaran matahari itu berada di sebelah kanan mereka, maka mereka akan tidur mengiring di sebelah kiri. Ketika pancaran matahari itu datang dari sebelah kiri mereka, maka mereka akan tidur mengiring di sebelah kanan. Dan ketika mereka tidur itu, mata mereka berkelip-kelip sehingga setiap orang yang datang ke gua itu akan berpaling kerana merasa takut melihat keadaan mereka yang sepertinya tidak tidur padahal mereka tidur. Selama 309 tahun Allah tidurkan mereka. Kemudian Allah bangkitkan mereka dalam keadaan yang sangat luar biasa, di mana rambut dan kuku mereka tidak panjang dan muka mereka tidak berubah. Hal ini kerana Allah telah melambatkan sistem tubuh badan mereka ketika mereka tidur, sehingga kulit mereka tidak merosak dan sedikit pun mereka tidak merasa lapar ataupun sakit. Tak dapat kita bayangkan bagaimana keadaan tubuh badan manusia yang tidur selama lebih 300 tahun namun terjaga dalam keadaan yang sangat bersih sehingga mereka sendiri tidak menyadari bahawa berapa lamakah mereka telah tidur.
Melalui kisah Ashabul Kahfi ini, saya dapat simpulkan bahawa Allah lah yang berkuasa menghidup dan mematikan. Tiada yang dapat menghalangi kehendak Allah. Ketika Ashabul Kahfi bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah, ketika itulah pertolongan Allah datang dan membela mereka. Maka, dengan cara apa sekalipun, penyerahan kita, tawakal kita, sangka baik kita pada Allah, itulah yang paling penting. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.